Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Setelah berapa bulan dah? Dah nak setahun kot. Ini pun kes makin meningkat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Wa qad rawa al-hadith Abu Daud. Telah diriwayatkan satu hadis daripada Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man bata wa fi yadihi rihu ghamarin fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsahu. Daripada hadis Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man bata, siapa yang tidur, wa fi yadihi rihu ghamarin, tapi di tangannya ada bau ghamar. Ghamar ni bau makanan, bau minyak, bau daging kambing, kari, nasi biryani, tempoyak, apa-apa jenis berlemak ataupun kesan makanan. Man bata, siapa yang tidur di tangannya ada kesan makanan lagi, bau makanan lagi, ataupun minyak daripada kita makan tu, kata Nabi, fa asabahu syai'un, kalau sekiranya terkena sesuatu, fala yalumanna illa nafsahu, jangan dia menyesal melainkan diri sendiri, padan muka, kata Nabi. Nak relate basuh tangan. Hadis lain tak jelas, hadis lain junub. Bila Nabi berjunub, bila Nabi nak makan dan Nabi nak tidur, Nabi akan basuh tangan bila junub. Tapi hadis ni, siapa yang makan kemudian tidur tanpa basuh makan ataupun masih ada kesan minyak daripada makanan dan sebagainya, kalau terkena sesuatu, terkena sesuatu tu apa dia? Terkena sesuatu seperti kata Mulla Ali Al-Qari, fa asabahu syai'un atafa ala bata, diatafkan, fa asabahu syai'un, terkena sesuatu disebabkan, bila dia tidur, bila dia tengah tidur tu terkena sesuatu, tak tahulah apa kena kan, maknanya wasalahu syai'un min iza'il hawam, kalau serangga ke, haiwan ke, hawam, wa qila au minal jan, ataupun jin, au minal jan, li'anna al-hawam wa zawatus sumum, kerana haiwan-haiwan serangga ataupun yang ada bisa, rubbama taqsuduhu fil manam li raihati ta'am, kemungkinan dia tidur, dia datang binatang ni sebab bau makanan tu, maka sengat tangan dia ke, ataupun apa-apalah yang disebabkan oleh hawam ni tadi, maka fatu'ziyahu, maka menyebabkan dia sakit. Wa qila minal baras, ataupun apa-apa penyakit baras ke apa, li'anna al-yad hina idzin idza wasalat ila syai'in min badanihi ba'da irqihi farubbama awratha dhalika fala yalumanna illa nafsahu
maka jangan dia menyalahkan melainkan salah diri sendirilah. Salah diri sendiri. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, qad yata'ayyanu an-nadbu ila al-ghasli ba'da al-la'qi. Maka hadis ini menyuruh kita atau an-nadbu sunat ataupun mustahab untuk basuh selepas kita la'qi. Jilat jari kita makan, liizalatir raihah, untuk hilangkan bau makanan. Wa alaihi yuhmalul hadith allazi asyara ilaihi wa qad akhrajahu Abu Daud bi sanadin sahihin ala syarti Muslim an Abi Hurairah rafa'ahu man bata wa fi yadihi ghamarun wa lam yaghsilhu. Siapa yang tidur dan di tangannya itu ada kesan makanan yang dia tidak membasuhnya, fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsahu. Hadis At-Tirmizi dan selain daripadanya. Maka hadis ni Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Nabi jelaskan kat kita ni, kalaulah perbuatan dengan kita tak membasuh tangan itu menyebabkan sakit ataupun cedera ataupun sesuatu yang disebabkan bau makanan disebabkan tak basuh tangan itu, maka itu semua adalah perbuatan diri sendiri. Apa yang Nabi nak ajar sebenarnya? Nabi nak ajar kebersihan lah. Nabi nak ajar kebersihan. Nabi nak ajar bila kita makan dan sebagainya, bila ada kesan bau itu kadang-kadang boleh mengundang kemudaratan. Pada ketika zaman Nabi tak adalah perbincangan virus, bakteria dan sebagainya. Tapi Nabi kaitkan dengan bau makanan itu mengundang haiwan-haiwan kecil ataupun binatang-binatang yang berbisa disebabkan bau tangan yang tak basuh tu, menyebabkan dia sengat ke apa ke benda ke, maka dah sakit ke apa ke benda ke, maka itu adalah jangan disalahkan orang lain, salah diri sendirilah. Moral of the story, basuh tangan selalu. Bila makan basuh tangan. Apa-apa pun basuh tangan. Zaman sekarang zaman orang duk bincang pasal bakteria dan virus. Maka disuruh kita basuh tangan, dan basuh tangan dengan sabun. Bila basuh tangan dengan sabun, maka semua itu adalah cara-cara supaya kita ni sihat, ataupun cara-cara untuk membendung diri kita ni daripada terkena penyakit. Wallahu a'lamu bissawab. Kita takat tajuk ni lah. Tajuk kita berapa perkara yang tidak membatalkan wudu. 10. Beberapa perkara yang tidak membatalkan wudu. Ma la yanqudul wudu. Apa yang tidak membatalkan wudu? Di sini kami ingin menghuraikan perkara yang didakwa, yang disangka, didakwa, ataupun ila ma zanna annahu naqidun lil wudu. Kami suka untuk mengisyaratkan apa yang disangka annahu naqidul wudu, membatalkan wudu, wa laysa binaqidin, tapi tidak membatalkan wudu. Hal ini besar kemungkinan disebabkan adam wurudud dalil sahih yumkinu an yu'awwalu alaihi fi dhalika. Ini disebabkan kerana tidak adanya hadis sahih yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam masalah ini. Berikutnya dijelaskan, lamsul mar'atu biduni ha'ilin, menyentuh perempuan tanpa lapik. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabbalaha wa huwa sa'imun wa qala innal qiblata la tunqidul wudu'a wa la tuftiru as-sa'ima. Rasulullah pernah mencium tatkala beliau sedang berpuasa. Wa qala, dan Nabi pun bersabda, innal qiblata, sesungguhnya ciuman, la tunqidul wudu'a, tidak membatalkan wudu, wala tuftiru as-sa'im, dan tidak membatalkan puasa. Diriwayatkan oleh Ishaq ibn Rahawayh, sebahagian baca Rahoya, manakala Al-Bazzar pula meriwayatkan dengan sanad yang baik, itu sanad yang jayyid. Abdul Haq berkata, setakat ini saya tidak melihat hadis ini tidak memiliki kecacatan sehingga ia mesti diabaikan. Maksudnya dia tak tahu hadis ni ada problem. Maksudnya hadis ni boleh pakai.
Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin min al-firash faltamastuhu fawada'tu yadayya ala batni qadamayhi wa huwa fil masjidi wa huma mansubatan wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzu bi ridaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah. Bukan masuk kehilangan, dia bangkit-bangkit malam, dia raba-raba, sebelahnya tak ada orang, Nabi tak ada. Zata lailatin, satu malam, minal firash, atas katil, faltamastuhu, aku pun mencarinya, fawada'tu yadayya, lampu tak ada, tak pasang lampu pelita pula tu, maka dia pun duk raba-raba lah. Sebab tu dia kata fawada'tu yadayya, tiba-tiba tanganku terpegang kaki. Tangan dia terpegang kaki. Kalau nampak Nabi semayang dah tak payahlah pegang-pegang. Tapi dah gelap. So bila gelap, maka dia pun raba terpegang kaki Nabi. Ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi, iaitu Nabi dua kakinya wahuma mansubatan. Keadaan kakinya tu macam mana? Mansubatan, berdiri, tegak, lurus ataupun rapat. Nabi sedang sujud. Nabi sedang sujud. Wa huwa yaqul, dan dia dengar Nabi baca doa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung dengan kemaafanmu dari seksamu. Wa a'udzu bika mink, dan aku berlindung kepadamu dalam segala perkara. La uhsi sana'an alaik, aku memujimu dengan pujian yang tak terhingga. Anta kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Hadis Muslim dan Tirmizi, malah beliau turut menganggapnya sebagai sahih. Hadis ni nak cerita dia pegang kaki Nabi. Dia pegang kaki Nabi. Nabi sedang sujud. Satu malam dia terbangkit tidur, Nabi tak terasa sebelahnya, maka dia pun duk cari, maka dia terpegang kaki Nabi, wahuma mansubatan, sedang dalam keadaan tegak berdiri waktu Nabi sedang sujud. Kemudian bila dia pegang, dia dengar Nabi baca doa. Itu doa waktu Nabi baca dalam sujudnya lah. Maksudnya Nabi baca agak kuat lah, sehingga Aisyah boleh mendengarnya. Hadis yang ni syahidnya mana? Syahidnya dia pegang kaki Nabi. Maksudnya apa? Tak ada lapik lah. Tak ada lapik. So bila dia pegang kaki Nabi tengah sujud, tak adalah apa berlaku. Nabi tak ada pula, batal semayang aku. Tak adalah batal semayang. Nabi teruskanlah semayang dan dia dengarlah Nabi baca doa dalam sujud yang seperti gimana yang kita baca tadi tu. Maka menunjukkan Nabi SAW tidak membatalkan solatnya ataupun tidak kata solatnya terbatal kerana disentuh oleh isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun dia tak ceritalah tentang perkara itu, tapi itulah dalilnya. Dalil nak menunjukkan kalau perempuan bini pegang suami tak batal wudu, atau perempuan pegang lelaki ajnabi tak batal wudu. Jelas kot. Okey, berikutnya sikit tentang doa tu yang di akhir tu, la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsika, iaitu aku memujimu dengan pujian tak terhingga. La uhsi sana'an alaik, aku memujimu wahai Tuhan dengan sebanyak-banyaknya, tapi perkataannya anta kama asnaita ala nafsik, engkau sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Kenapa? Nak menunjukkan bahawasanya kita ini tak tahu macam mana cara nak puji Allah dengan selayaknya. Tak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia ajar kita kan, subhanallah lah, macam-macam lah pujian-pujian kepada Allah. Tapi kita ni as a manusia, hamba Allah,
tak boleh mencapai pun. Macam mana yang sepatutnya pujian yang layak kepada Allah? Kenapa? Sebab Allah tu maha besar, maha mulia. Kita pun tak tahu macam mana cara nak pujinya. Maka bila tak tahu cara nak pujinya, hanya sekadar apa yang Allah Ta'ala ajar dan Nabi ajar. Maka Nabi ajar kepada kita ayatnya bagaimana? Anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku memujimu sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Sebab Allah lah yang tahu tentang dirinya, dan Allah lah yang mengetahui bagaimana yang selayaknya untuk memujinya. Kita tak tahu. Oleh kerana itu, Nabi ajar kita supaya berlapik dengan Allah Ta'ala. Maksudnya berbahasa dengan Allah Ta'ala. Pujilah macam mana pun, tak akan mencapai apa yang sesempurna mungkin. Tak. Maka Allah Azza wa Jalla, dia puji tentang dirinya sendiri. Macam mana? Ada yang dia bagi tahu kat kita, ada yang dia tak bagi tahu. Seumpama nama-nama dia, nama-nama Allah Azza wa Jalla, tak semua dia bagi tahu kita. 99 nama Allah, bukan hanya 99. Hadis tu kata, man hafizaha, siapa yang menghafaznya, itu 99 nama Allah tu, dakhalal jannah, masuk syurga. Bukan dia kata nama dia 99. Dia kata walillahil asmaul husna, Allah tu ada nama yang baik, dan berapa dia sebut 99. Tapi adakah nama Allah 99? Tak. Nama Allah tak tahu. Kita tak tahu berapa banyak, infinity ke, tak tahulah. Tapi yang Allah bagi tahu kepada kita 99. Tapi nama Allah Ta'ala tu sendiri banyak lagi. Itu hadis lain yang Nabi baca doa, itu nama samaita bihi nafsak, nama yang engkau namakan dirimu sendiri. Sebab kita tak tahu berapa sebenarnya nama Allah Azza wa Jalla. Seumpama Nabi-Nabi juga, mana kita tahu berapa banyak. Walaupun ada disebut hadis berapa puluh ribu tu, tapi hadis tu pun ulama bincang dhaif tak dhaifnya. Tapi Allah bila dia bagi tahu semua ni, kita sebenarnya tak diberitahu semua. Ilmu Allah sangat luas, hanya dibagi tahu sikit aja. Maka begitu juga cara yang diajar kepada kita memujinya itu tak berapa kalau nak dibanding yang selayaknya. Okey. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Dalam hadis ni Nabi SAW diceritakan tentang baginda, iaitu kata Aisyah, Nabi pernah mencium salah seorang isterinya lalu pergi salat tanpa berwuduk lagi. Hadis Bukhari dan Muslim. Aisyah cerita Nabi cium salah seorang isterinya, kemudian Nabi sembahyang tak wuduk. Orang tanya, yang Nabi cium tu engkau lah kan? Aisyah pun sedikit malu-malu. Siapa dia yang Nabi cium tu? Aisyah lah. Tapi Aisyah bagi tahu Nabi mencium salah seorang isterinya. Orang tanya, engkau kan? Sahabat bila Aisyah kata begitu, Nabi cium engkau lah tu. Dia pun malu-malu. So Nabi cium Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dia solat tanpa berwuduk. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, kuntu anamu baina yadayin Nabi SAW wa rijlaya fi qiblatih fa idza sajada ghamazani faqabidtu rijlaya. Kuntu anam, aku pernah tidur depan Nabi, baina yadayin Nabi, depan Nabi dia tidur. Bilik Nabi tak besar, kecil. So bila bilik tak besar, so bila Nabi solat malam, Aisyah tengah tidur, Nabi solat, tapi depan dia Aisyah radhiyallahu anha tengah melunjur kaki. Kemudian faiza sajada ghamazani, bila Nabi nak sujud, Nabi pegang kaki Aisyah tu nak bagi tahu, tarik sebab dia nak sujud. Maka Aisyah pun tarik, ghamaza rijl, dia pun tarik kaki dia. Bila Nabi bangkit dan rakaat berikut, dia pun lunjur balik.
Bila Nabi nak sujud rakaat berikutnya, dia sentuh, Nabi sentuh lagi kaki dia. Dia pun tarik lagi. Maksudnya Nabi nak sujud. Kemudian dia bangkit, dia selunjur lagi. Hadisnya nak beritahu apa? Pegang kaki. Tadi Aisyah pegang kaki Nabi. Ini Nabi pegang kaki Aisyah. Berlapik ke tak? Hadis ni tak sebut berlapik. Hadis 2-3 yang kita baca semua ni, Aisyah pegang Nabi, Nabi pegang kaki Aisyah, dia tak kata berlapik pun. Dia tak kata berlapik. Tapi mazhab Syafi'i, dia kata kemungkinan berlapik. Kemungkinan berlapik. Kenapa datang kemungkinan? Kerana ayat Quran kata. Kan? Macam mana ayat Quran kata? Macam ayat tu? Ayat sentuh perempuan. Aula mastumun nisa tu kan? Aula mastumun nisa. Ayat tu kata aula mastumun nisa fa illam tajidu ma'an. Kalau tak ada air fatayammamu kan? Tayammum. Maka ayat itu dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i atau al-Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, pegang perempuan ataupun lelaki perempuan yang bukan ajnabi batal wudu. Kerana ayat tu kata aula mastumun nisa. Dia kata keluar bilik air. Lepas keluar bilik air, pegang perempuan, aula mastumun nisa. La mastumun nisa, pegang. So batal lah. Batal wudu. Ulama lain pakai tafsir Ibn Abbas. La masa maksudnya jima'. La masa bila tambah alif dia tambah makna. La masa sentuh. La masa sentuh menyentuh. Fa'ala buat. Fa'ala masing-masing saling buat masing-masing. Daraba pukul. Daraba hang pukul aku pukul hang. So la masa sentuh. La masa sentuh menyentuh. Maksudnya jima'. Ibn Abbas kata. Maka ulama lain pakai tafsiran jima'. Maka bila dia pakai tafsiran jima', ada problem tak hadis-hadis ni? Tak ada lah. Sebab dia kata jima'. Maka hadis-hadis ni dipaham begitulah, sentuh tak batal lah. Aisyah sentuh kaki Nabi, Nabi sentuh kaki Aisyah, maka tak batal lah. Sebab ayat tu tak ada mengena. Ayat tu kata jima'. So kalau jima', wuduk lah, bahkan kena mandi. La masa. Mazhab Syafi'i tetap la masa. Sentuh, tak kira lah sentuh menyentuh ke jima', tak apa. Yang penting la masa menyentuh. Yang penting dia menyentuh, perbuatan menyentuh. Kerana disebut dalam riwayat lain la masa, dia gunakan la masa sentuh. Dia kata sentuh, dia tak masuk jima'. Maka Syafi'i pakai tafsiran tu. Maka dia kata lelaki pegang perempuan, perempuan pegang lelaki, tak ada lapik. Tak ada lapik. Mana datang tak ada lapik? Andaian kepada hadis-hadis ni. Sebab ayat tadi kata la masa sentuh kena wudu. Tiba-tiba Aisyah sentuh kaki Nabi. Tiba-tiba Nabi sentuh kaki Aisyah. Maka datanglah ijtihad. Kemungkinan berlapik. Kemungkinan berlapik. Maka mungkin tak ada selimut. Mungkin tak ada selimut. Tapi bila dia kemungkinan, so kemungkinan tak ada lapik pun kemungkinan. Kan? Kemungkinan tak ada lapik pun kemungkinan. Maka okey kan nak kata. Habis cium tadi mesti. Cium berlapik ke tak? Ada orang cium bini berlapik? Abang nak pergi masjid dulu nanti dulu sapu tangan mana? Kan? Tak ada lah kan? Tak ada orang cium berlapik. Khilaf di kalangan ulama. Sebahagian mazhab lagi, Abu Hanifah dan sebagainya, menjamakkan ataupun mendatangkan lagi berikutnya kalau bersyahwat. Kalau bersyahwat baru batal. Kalau tak bersyahwat tak batal. Macam isu sentuh kemaluan. Hadis satu kata sentuh kemaluan batal. Hadis satu lagi kata sentuh kemaluan tak batal. Sentuh kemaluan, wahai Nabi, aku sentuh kemaluan aku, kena wajib wuduk ke? Wajib wuduk. Orang lain pula tanya, wahai Nabi, aku sentuh kemaluan. Nabi kata, tu anggota engkau, nak wuduk kenapa? Macam kita wuduk, kemudian pegang tangan. Wajib wuduk? Tak. Habis, kemaluan kau tu, innaha bid'atun mink.
itu sebahagian daripada engkau, maka tak payah wuduk. Maka datang khilaf ulama kan, yang sebahagian jamak, kalau sentuh bersyahwat batal, kalau sentuh tak ada syahwat tak batal. Mana pula datang tu? Kalau sentuh bersyahwat kemungkinan keluar mazi, batal lah. Ini fiqh namanya lah. So yang penting itu dalil-dalilnya. Menurut satu riwayat lain, kalau katalah bersentuh suami isteri, dia batal lah wudu ya. Bagi yang mengikut pandangan mufti yang kata batal, maka dia batal lah. Siapa yang mengikut pandangan Syafi'i dan mazhab Syafi'i dan ulama yang dia tanya kata batal tu, batal lah. Siapa yang bertanya kepada mufti dia, yang mufti dia ambil pandangan tak batal lah. Boleh macam tu? Macam tu lah. Confuse lah kan? Macam mana? Confuse lah. Habis tu nak buat macam mana? Tapi dalam kalau ikutkan sunat tu bersentuh kulit laki-laki dan perempuan, batal wudu. Mhm. Dia tak kata apa tu suami isteri. Dia tak kata suami isteri. Habis sekarang mungkin akan masalahnya sekarang ni, kalau kita berwuduk, kita sentuh isi ataupun isi kita batal apa tu? Jadi itu kena jelas lah. Kalau tidak betul macam kita lah kulit laki-laki dan perempuan lah. Okey, kalau tanya kelas malam ni, saya kata tak batal. Saya dibina, ditanya orang tanya saya, antara pakai mazhab tak batal, di sini tak batal. Dia kata cara Nabi bangun solat malam, bila dia sujud turun, dia kena pakai Aisyah, dia boleh dengan tangan, dia sujud pakai Aisyah. Dia tadi lepas tu yang apa lepas tu Aisyah bangun tidur, yang tadi dia raba Nabi Cari Nabi. dia raba Dia pegang kaki Nabi lagi. itu. Yang ketiga saya cium, dia pergi semayang terus, dia ada wuduk lagi, tak pasal. So, okey. Secara kesimpulannya, yang penting malam ni bukan bergaduh. Yang penting malam ni kita dapat tahu dalil kedua-dua belah pihak. Kan dah tambah ilmu kan? Tak adalah bergaduh. Yang bergaduh tu kenapa? Sebab tak datang mengaji. Kan? Yang nak bergaduh tu sebab tak datang mengaji. Yang ni Wahabi. Jenuh lah. Kan? Bukan masalah Wahabi tak Wahabi. Kalau Wahabi pegang bini dan dia mazhab Syafi'i, batal lah. Kalau Wahabi tu mazhab yang tidak Syafi'i, dia sentuh bini tak batal, tak batal lah. Bukan masalah Wahabi tak Wahabi. Masalahnya pandangan fuqaha. So, dalam mazhab Syafi'i yang masyhurnya batal lah tak? Batal lah. Disebabkan yang penjelasan la masa tadi tu, aula mastumun nisa, menyentuh wanita, maka dia kena wuduk, ayat Quran. Hadis ni pula kata cium pegang tak batal. Maka mazhab Syafi'i dia ijtihad, dia kata kemungkinan perkara-perkara ini berlaku dengan ada hail. Hail ada lapik. So bila ada lapik tak batal lah. Bila bersentuh kulit dengan kulit baru batal. Bila ada lapik tak batal. Itu ijtihad mazhab Syafi'i. Maka di sana ijtihad ulama lain tak batal, kerana perkataan ayat dalam Quran tadi tu tidak merujuk hanya pegang, dia merujuk jima'. Yang kedua, hadis-hadis ni jelas. Cium, pegang kaki, Nabi pegang Aisyah, Aisyah pegang dan sebagainya, tak batal wudu. Jelas. Tak ada confuse kat situ. Maka kalau mereka yang memegang pandangan yang Syafi'i dan mazhabnya itu, maka hukumnya batal lah. Bagi mereka yang memegang pandangan selain daripada itu, tidak batal lah. Okey, dia punya perbahasan itulah tadi dari dalil tu. Okey, kalau tanya ustaz masing-masing, so berpandukanlah jawapan ustaz tu. So kalau ustaz tu mengajar, dia itu mengajar mazhab Syafi'i dan dia berpegang kepada mazhab tu, kalau tanya dia kata batal lah. Kalau tanya saya malam ni, tak batal lah. Okey. So, saya nak jawab macam mana?
Saya kata tak batal lah. Okey, kenapa tak batal? Hadis ni kan semua kata tak batal. Dia perkara yang saya nak tanya lah. Pertama tentang yang Ustaz kata ni, yang mana yang lebih kuat? Satu yang saya tanya lah. Yang kedua, adakah kalau kita nak keluar daripada khilaf ni, lebih baik kita ambil wudu? Hak tu bagus. So, yang mana kuat? Wallahualam, saya tak tahu. Wallahualam. Pada saya, yang kuat, yang ni lah, yang jelas dengan hadis. So, hadis sebut tak batal. Sebab memegang Ramazani. Kalau terjemahan tu apa? Beliau menggeletik kaki. Kan? Ramazani meramas. Itu ramaza. Bukan kuih-kuih gitu ya. Pegang tepi, pegang. Bukan kuih-kuih gitu. Pegang, betul-betul pegang punya. So, tak batal. Menunjukkan tidak batal. Tapi kalau bersyahwat, itu lain lah. Kan, kalau dah bersyahwat dan sebagainya, kira batal lah. Tengoklah keadaan kan. Okey. Khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf mustahab. So, ni khilaf. Kalau tak ada keperluan pegang, tak payahlah pegang. Kan? Kalau tak ada keperluan pegang, tak payahlah pegang. Maka kita tak jadi problem dengan dua-dua pandangan. Kan? Satu kata batal, satu kata tak batal. Okey, kita ambil pendirian kalau tak ada pakaiannya, tak payahlah pegang. Yang kata-kata nak pegang juga tu kenapa? Macam orang pegang kemaluan kan? Hadis kata satu kata batal, satu kata tak batal. Habis khilaf kan? Pak ni kata batal, ni kata tak batal. Habis kalau kita nak menyelesaikan masalah kita, jangan peganglah. Tak ada keperluan, jangan pegang. So, bila jangan pegang, so kita telah pun menyelamatkan diri kita daripada terbenam dalam dua pandangan tu. Kan? So, tak payah pegang. Tapi dah gatal. Dah gatal nak garu. Dia garu pula. Itu ada keperluan. Tapi kalau tak batal lah. Kebanyakan orang yang pakai yang kata Ustaz kata batal. Majoriti kita dalam ni bukan kita ni mazhab lain daripada Syafi'i. Kita ni mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam kitab kata bila sentuh laki-laki dan perempuan batal. Jadi kita batal kita mazhab Syafi'i. So kita yang ada malam ni yang penting kita faham mana dia sebab perbezaan tu. Satu, dua, macam tadi. Kalau kita yakin dengan hujah yang ada depan mata kita sekarang ni, kalau kita yakin dah belajar dah ni, dah belajar. Dan kita dah tahu dah perbezaan dua pandangan. Dan kita rasa macam yakin dengan pandangan pegang tak batal. Maka boleh tak kita pegang yang itu? Boleh? Boleh. Tiba-tiba yang ke depan, ada ustaz lain pula dia bagi hujah lagi kuat. Dan kita pun terasa, memang batal lah. Maka pada ketika itu, dia pegang pula batal. Sebab dia dah yakin pula batal. Maka pada ketika itu, batal lah. Faham? Masalahnya kita yang ada dalam Malaysia ni kata benda mazhab Syafi'i ni Ustaz. Dan mazhab Syafi'i tu kata, benda opini kalau kita batal. Dalam Malaysia mazhab Syafi'i. Okey, secara umumnya kan. Secara umum Malaysia memegang mazhab Syafi'i dan pengajaran-pengajaran di masjid pegang mazhab Syafi'i. Tapi siapa yang bermazhab Syafi'i itu soalan? Betulkah kita bermazhab Syafi'i? Ya ke? Apa yang dilakukan itu mengikut mazhab Syafi'i. Kenapa kita mazhab Syafi'i? Kenapa kita tak Hambali? Pasal kita tak duduk di negeri lain daripada Malaysia. Okey, sebab kita dah membesar dalam suasana orang ataupun ulama-ulama'nya itu pegang mazhab Syafi'i. Sebab itu dalam kaedah usul kata mazhabul awam, mazhab orang awam adalah mazhab mufti dia. Mazhab orang awam, mazhab mufti dia. Mana ada orang awam bermazhab Syafi'i betul-betul mazhab Syafi'i? Iyalah, Syafi'i yang kita ada ni Syafi'i kan? Kalau kita Iyalah. Betul.
Secara umum macam saya kata, secara umum Malaysia mazhab Syafi'i. Tapi kita ni cuba tanya diri kita, aku ni bila aku masuk mazhab Syafi'i? Kan? Kalau saya tanya tuan mazhab Syafi'i, kadang-kadang kita pun tak tahu. Entah, aku pun tak tahu aku mazhab Syafi'i ke apa tu. Manalah aku tahu. Aku ikut ustaz mengajar je lah. Mana pula aku tahu. Bila dah fitrah kan ada duit. Bila tang fitrah kita tak ikut mazhab Syafi'i pula. Kan bila fitrah kita bayar duit. Takkan nak bagi beras. Penuh rumah hamil beras. Habis roboh rumah ada tu beras penuh. Itu kan sudah disepakati Ustaz. Kalau kita Mana sepakati? Kalau Ustaz kata kalau makanan penuh lah rumah hamil tu. Okey. Itu poinnya. Dalam zakat fitrah kita dah tak ikut Syafi'i. Ini bab sentuh-menyentuh dah, bukan zakat fitrah. Kalau itu dah Habis tu apa bezanya kalau Syafi'i dalam akidah, Syafi'i dalam buat solat, Syafi'i cara wudu, Syafi'i batal wudu. Habis Syafi'i tak ikut zakat sekali ke? Yalah, yang itu yang sudah pakai bab ni, bab yang kita ngaji ni bab apa sentuh lah. Okey. Sekarang kita mengaji kan? Okey lah, poinnya mengaji. Itu poinnya. Bila kita mengaji, maka kita tahulah dalil mazhab kita. So bila kita mengaji dalam mazhab Syafi'i, kita tahu dalil mazhab Syafi'i, kemudian kita berpegang dengan dalil tu. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau kita mengaji dan kita terdedah kepada 4 mazhab, dan kita mengaji dan kita tanya ustaz tu pula, habis tu apa pandangan yang rajih menurut ustaz? Ustaz tu pun kata tidak batal. Kita pun ikut pandangan ustaz tu sebab kita mengaji dengan dia. Maka kita mengikut mazhab ustaz tu lah. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab ustaz tu. Okey, katalah saya mazhab Syafi'i, tapi hari ni bab zakat. Kan? So, bab zakat saya kata tak ada pun pada zaman sekarang kita bayar guna duit kertas ataupun duit nilai mata wang lah menggantikan beras. Tapi itu tak bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak sah. Tak sah hampa aku tak tahulah. Sah tak? Mazhab Syafi'i tak sah. Tak sah. Tak sah. Habis selama ini kita bakal Dan itu poinnya. Poinnya ialah kita mengikut mazhab ustaz kita. Atau mengikut mufti kita. Apa maksud mufti? Ni bukan mufti Perak. Bukan mufti Selangor. Maksud mufti tu yang dia tanyalah. Maksudnya kalau dia tanya Ustaz A tu bagi jawapan dalam mazhab Syafi'i. Esok pula dia pergi belajar bab haji. Tiba-tiba dia pergi belajar dengan Ustaz mazhab Hanbali. Ustaz mazhab Hanbali tu kata ritual hajinya mengikut mazhab Hanbali. Tak bercampur mazhab tu. Kan? Tak bercampur mazhab. Sebab itu orang awam tak ada mazhab. Setuju tak? Setuju orang awam tak ada mazhab? Betul. Habis siapa yang bermazhab ni? Yang bermazhab ni ulama'. Yang bermazhab ni adalah ulama'. Seumpama An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Bukhari, dia tak ikut siapa-siapa, dia ikut diri dia. Asy-Syafi'i tak ikut siapa-siapa, dia ikut diri dia. Apa maksud bermazhab? Apa maksud bermazhab? Bermazhab maksudnya seseorang ulama itu mengambil usul mazhabnya dalam mengeluarkan hukum. Contoh, Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Maka itu sepakat semua ulama. Ada istihsan, istishab, amal ahli Madinah. Maka dia dalam berfatwa, dia ikut bagaimana cara Asy-Syafi'i buat keluar fatwa. Itu namanya bermazhab. Sekali kita sambung. Sekali kita sebut Nawawi, babi tak perlu sama. Dia mazhab Syafi'i. Kan? Pening. Selama kita selama ini macam ni kan, tiba-tiba jadi ni kadang-kadang kopi orang. Orang yang datang ngaji tu dapat lah point tu. Kalau yang datang ngaji jenuh ke? Tak ini batal. Allahu Akbar.
La ilaha illallah sayyidina So confused ke tak? Sebenarnya dia tidak confused. Sebenarnya dia tak confused sebab kita belajar. So bila kita belajar, dia tak confused. Yang mana yang tak belajar tu lantak pergi depa lah. Tak, maksudnya yang tak belajar tu nak buat macam mana kan? Kalau kita cakap pun dia tak ada nak dengarnya. Kalau kita cakap kita pula sesatnya. So biar dia lah, tak payah debat. Tak payah debat dengan dia. Tapi yang kita dah belajar ni, ikut membuta dah dalil lah. Ikut dalil. Tapi adakah mazhab Syafi'i semestinya salah? Tak juga. Adakah semestinya mazhab yang kata batal, tak batal ni betul? Tak juga. Habis tu? Dia tak confused. Kerana yang tahu kebenaran ni siapa? Allah Ta'ala saja yang tahu. Yang tahu kebenaran yang sebenarnya hanya Allah saja yang tahu. Sebab tu ulama kata wallahu a'lam. Sebab tu dia berkata wallahu a'lam. Wallahu a'lam, adapun dalam masalah ini batal. Tapi dia kata wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Adapun bagi saya haram hukumnya. Contoh. Sebab tu ulama dia lapik bahasanya dengan wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Dan kenapa pula berikutnya dia beritahu pada pandangan saya? Sebab itu yang dia yakini. Berdasarkan ilmu yang Allah bagi pada dia. Adapun tahun depan, tiba-tiba Allah bagi dia buka lagi ilmu. Tiba-tiba dia patah balik kepada pandangan lama. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenapa? Kerana pada ketika itu ilmunya menerangkan batal. Faham? Faham tak? Kalau yang tak datang dia jadi konflik. Tak apa, yang tak datang biarkan dia. Habis macam mana nak kembang? Kalau boleh kita terangkan dia, kita terang kat dia. Kalau dia pun jenis tak mau dengar, apa faedah kita terang kat dia? Imam Ahmad selalu kata dalam usul sunnah, kita terangkan orang sunnah. Kalau dia nak terima, suka hati dia. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tak terima, suka hati dia. Jangan berbalah. Tak payah balah, lantak pi dia. Tapi yang kita ni tak ada rasa sakit hati pun dia tak nak terima kita punya pandangan. Tak kisah, suka hati korang lah. Nak ikut batal kerana ustaz-ustaz yang ada kata batal. Okay, no problem. Tapi apa-apa pun, semua kena saling hormat menghormati pandangan yang berbeza. Jangan kata orang ni sesat. Ulama yang berbeza tu pun tak kata sesat. Syafi'i pun tak kata sesat orang yang kata batal. Yang selain daripada Syafi'i pun tak kata Syafi'i neraka. Syafi'i anak murid Imam Malik. Imam Malik dia tak ikut Syafi'i, dah tentu sebab dia tok guru. Syafi'i pergi mengaji dengan Imam Malik. Tapi after Imam Malik tak ada, orang semua anggap Syafi'i adalah tunjang mazhab Malik. Sebab dia murid kanan Imam Malik. Bila Imam Malik dah tak ada, Imam Syafi'i datang Mesir. Maka hiduplah mazhab Malik. Tiba-tiba semua fatwa Syafi'i tak sama dengan Imam Malik. Yang tadi orang angkat Syafi'i sebagai imam, ini anak murid guru kita, imam mazhab kita Malik. Tiba-tiba Syafi'i tak ikut mazhab Malik punya pandangan. Sesat, kena halau, kena buang daerah. Sedangkan dia gurunya Imam Malik. Dia juga belajar dengan anak murid Abu Hanifah. Tapi dia tak ikut mazhab Hanafi semua perkara. Ahmad bin Hanbal pula main datang mengaji dengan Syafi'i. Tapi tak semua perkara ikut Syafi'i. Sedangkan Syafi'i itu bintang kan. Ahmad kata tak ada orang yang Syafi'i itu bintang. Syafi'i hujjati amam Allah. Syafi'i kan hujah aku di depan Allah.
Asy-Syafi'i kata, aku tak tinggal Baghdad melainkan yang paling alim daripada Ahmad bin Hanbal. Kan? So masing-masing puji antara satu sama lain, tak semestinya ikut pandangan yang berbeza. An-Nawawi dia mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana dia mengikut usul mazhab Syafi'i dalam berfatwa dan mengeluarkan istinbat atau istinbat hukum. Tapi natijahnya tak mesti sama. Natijah tak mesti sama. So babi tak perlu sama. Kenapa babi tak perlu sama? Tak ada dalil. Yang kena sama jilatan anjing. Idza walagal kalbu, bila anjing jilat. Dia tak kata bila babi jilat. Dia kata anjing jilat. Maka basuh 7 kali. Kan kita dah sebut dulu, Imam Malik kata anjing tak najis. Lagi teruk. Kan? Malik kata anjing tak najis. Habis tu, mana kita nak boh hadis 7 kali tu? 7 kali tu bukan sebab najis. Tapi, ada hadis lain. Nabi kata, siapa bela anjing, 1 hari akan kurang pahalanya 1 qirat. 1 qirat tu besar gunung Uhud tu. Siapa nak bela anjing, siapa sudi untuk pahalanya hilang besar gunung Uhud, sila bela anjing. Tapi boleh tak bela anjing dalam keadaan lain? Ada. Anjing buruan. Maka boleh bela anjing sebagai nak jadikan dia buruan atau jaga kebun ke apa ke, boleh. Tapi sebagai pet, haram. Sebagai, alah kecil comel, bubur dalam rumah. Itu 1 hari 1 qirat, hilang pahala dia. Maka, kata Malik, kalaulah 1 hari 1 qirat ni hilang, ada orang sibuk juga nak bela, maka datanglah syariat menyusahkan cara basuhan 7 kali. Maka kalau terkena jilatan anjing, basuh 7 kali, tambah lagi 1 kali dengan air tanah. Bukan sebab anjing tu najis, tapi nak menyusahkan orang nak bela anjing juga. Itu poinnya. Dan apa dalil lagi? Kan dalam Bukhari sebut secara muallaq, anjing pada zaman Nabi masuk kulu kelio masjid, kencing dalam masjid. Hadis Bukhari. Ya, muallaq, tapi disambung oleh ulama sanad itu. Maka dia anjing masuk kulu kelio masuk keluar kencing berak dalam masjid, tak disuruh sama pun. Cucu air je. Orang yang bagi minum anjing dengan kasut dia tu, masuk syurga kan? Apa Malik kata? Kasut tu dia ambil air dan dia bagi minum anjing kat mulut anjing. Tak kena mulut anjing. Kalau kena mulut anjing, hadis tu tak suruh basuh 7 kali pun. Hadis tu tak kata najis pun. Tu Malik, Imam Malik, guru Asy-Syafi'i. Tapi majoriti kata najis lah, sebab 7 kali tu. So sebenarnya ngaji fiqh seronok. Ngaji fiqh adalah satu subjek yang seronok sekali. Bukan subjek nak kita keluar bergaduh Wahabi tak Wahabi. Sesat tak sesat. Lagi kita tahu lagi seronok. Lagi tahu lagi seronok. Lagi tahu, oh begitu luasnya ilmu. Ilmu siapa? Ilmu Allah lah. Itu tara yang ulama khilaf tu pun Allah hanya bagi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tak aku bagi kepada ilmu malaikat sikit aja. Itu ilmu yang Allah bagi sikit aja. Kalau nak ditulis kalimat Allah 7 lautan kau himpun pun tak boleh nak cover. So ilmu luas. So bila kita tahu ni mazhab Hanafi kucing najis. Udah. Mazhab Hanafi kucing najis. Jenuh kita. Panjang dah nantilah. Ada, tapi dia najis. Letih.
So sebenarnya perbezaan berlaku. Tapi bila orang belajar, so contoh dalam bab kita ni tadi, so bila kita belajar, so bila kita yakin dengan sesuatu pandangan, kita pun pegang. So itulah yang kita pegang berdasarkan ilmu yang kita ada, yang Allah bagi pada ketika ini. Kerana ilmu dia berkembang. Nanti akan datang mungkin berubah balik. Kita yakinlah dengan benda-benda yang Kena yakinlah. Okey, kalau dia tak yakin, dia dah belajar dengar ustaz malam ni kata pegang perempuan tak batal wuduk. Dah dengar hadis-hadis dah, tapi dia rasa tak yakin jugalah. Sebab semua ustaz sekolah Izzuddin semua kata batal. Kan semua ustaz sekolah semua kata batal. Pergilah saat lagi esok kuliah maghrib besok, tanya lu ustaz kuliah maghrib esok, dah kata batal pula. Kan? Nak macam mana? So dia pun tak yakin. So dia peganglah kepada yang batal tu. Sehingga dia yakin tak batal, baru dia pegang tak batal. Ni nak balik ni nak bergaduh dengan bini pula. Nak bergaduh dengan bini pula ni. Ustaz tadi masjid kata tak batal. Lah bini kata batal bang. Bergaduh dulu dan baru kita aja. So kita kena terangkan. So nak terang pula satu hal. Mana kita nak ingat apa semua hadis yang ustaz baca? Kan? Dengar-dengar gitu aja dah tak ingat dah ayat Quran apa tadi dah, hadis apa tadi dah, nak ngajar dah tak reti. Dah senyap kita je lah. Kita je lah beramal. So nak bagi tahu orang lain, takut orang lain salah faham. Sehari dah aku kena gam. Sehari ikan rebus, tak ikan rebus dulu kita kata ikan rebus haram. Dia rebus dengan perut-perut beli kat market Gunung Rapat. Dah rebus dengan perut-perutnya tu najis. Kan? Sedangkan ikan laut halal. Kan? Mana pula kata najis? Perut tu darah. Ni tajuk berikutnya darah. Lagi pula. Ada soalan? InsyaAllah kita sambung lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kita. Dan dengan ilmu yang Allah bagi kat kita tu, seronok untuk beramal. Dan apa saranan Ustaz datang dengan dia boleh juga? Saranannya saranannya mengaji dan mengaji. Tapi mengaji apa? Bukan mengaji kuliah maghrib dengar semata-mata mengisi maghrib isyak saja. Kan? Yang banyaknya kita duk panggil ustaz kuliah maghrib, kuliah subuh, kita duk meleha je. Kan? Duk habis. Kan? Tengoklah tu, tunjuk pula depan ustaz kan. Isyak ni. So berhenti kan. So kalau macam tu keadaannya, memang tak dapat ilmu lah. Dia duduklah dalam majlis ulama besar mana pun, dia akan keluar macam tu lah dia. Maka doa ke Allah, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Supaya Allah bagi kita ilmu. Kenapa ilmu kita nak kena tambah? Sebab ilmu ni lah wa man yaltamisil ilm, siapa yang mencari ilmu nakkan syurga Allah tu kan, sahalallah tu, Allah mudahkan jalan baginya syurga. Itu ilmu yang kita nak. Ilmu ni supaya Allah mudahkan kita syurga. So itu tujuan dia, bukan tujuan bergaduh. Bukan tujuan sehari dia pergi report sana, report sini, report ustaz tu, report ustaz ni, report Jabatan Agama. Yang penting ustaz tu punya tauliah kena tarik aku puas hati. Kan? Itu apa faedah? You dapat apa? Bodoh lagi dia. So lagi banyak ustaz memeningkan kepala kita lagi bagus. So kita berfikir. Bukan dulu dia tu kerja kerajaan, dulu dia doktor, dulu dia lawyer, dulu dia SUK,
cerdik belaka, manager, director, CEO, tapi bila pencen masuk masjid tak boleh faham. Tak boleh faham. Ustaz ni entah apa-apa mengajar, pening kepala orang awam. Dia yang pening, orang lain dia tuduh. Dia yang tak faham, dia kata orang lain tak faham. Yang banyaknya gitulah. Maka biar terbuka, lagi kita matang dalam berilmu. Barulah seronok mengaji. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.